Memuat naik aplikasi Test Flight dan BNM Safe 8002 antara taktik baharu yang digunakan sindiket penipuan dalam talian untuk mendapatkan maklumat peribadi dan perbankan mangsa. Polis menerima 6 laporan berhubungan. Pada era pendasian 4.0 ini, perniagaan atas talian adalah salah satu sumber pendapatan dan sumber pencarian. Perkhidmatan atas talian juga mudah diakses oleh pelbagai masyarakat tak kira umur, agama dan warna kulit. Ia juga terdapat kebaikan dan keburukan di dalam urusan perniagaan secara atas talian. Di sini, kami mengkaji serta mengenal pasti kesan dan masalah yang dihadapi tak kala pembeli atau penjual semasa urusan pembelian di atas talian. Oleh itu, kami ingin memberi kesedaran kepada masyarakat. Terdapat dua penyataan masalah perniagaan secara atas talian, iaitu data falasi dan kelemahan e-dagang. Data falasi adalah pengguna tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi perniagaan secara atas talian dengan betul. Kemudian daripada kelemahan e-dagang, memberi dua sudut, daripada sudut peniaga dan sudut pengguna. Dari sudut peniaga, peniaga tidak mempamerkan barang yang sebenar dan maklum balas selepas jualan. Kemudian dari sudut pengguna, pengguna tidak mendapat barang pesanan yang sama seperti yang dipamerkan oleh peniaga dan tempoh masa penerimaan barang yang tidak tepat ataupun lambat, berpunca kepada penyataan masalah kelemahan e-dagang di dalam perniagaan secara atas talian. Itu saja, terima kasih. Untuk objektif kajian, objektif adalah suatu perkara yang dicapai dalam proses pelaksanaan kajian ini. Terdapat 4 objektif yang disasarkan tentang kesan masalah perniagaan di atas talian kepada masyarakat. Yang pertama, kami akan mengkaji kesan-kesan dan punca-punca penipuan perniagaan secara atas talian terhadap masyarakat. Yang kedua pula, kami akan mengkaji kaedah penyelesaian kepada isu penipuan yang berlaku. Yang ketiga, kami juga akan mengkaji punca masyarakat yang terlibat dengan penipuan perniagaan atas talian. Yang terakhir pula adalah mengkaji kajian yang digunakan oleh perniagaan atas talian untuk menipu masyarakat. Ini adalah kajian yang kami akan lakukan untuk kesan masalah perniagaan di atas talian kepada masyarakat. Nama saya Irfan bin Syam, boleh panggil Irfan. Okey, Irfan. Okey, saya nak tanya soalan sikit. Boleh? Okey, apa pendapat Irfan tentang isu scammer ataupun perniagaan online yang melanda kat negara kita sekarang? Okey, pada pendapat saya, ya isu scammer kan. Isu scammer kat Malaysia ni. Okey, mostly scammer sorry kat online lah. Perniagaan online, orang buat perniagaan online. So, diorang menipu customer dengan cara menawarkan harga yang murah kepada customer. Dan customer pun percaya dan dia pun beli terus tanpa tengok review ke, tanpa tengok feedback ke, dia terus okey je, beli je, tekan je. Lepas tu last barang tak sampai. Okey, baik. Okey, seterusnya apa pendapat Irfan tentang kesan masalah perniagaan online ni terhadap masyarakat? Okey, kesan saya rasa kalau jenis yang customer tu, so kesan dia akan rugilah. Sebab dia dah beli barang tu dengan harga yang sepatutnya tapi dia tak dapat barang, so dia berugi dari segi duit. So dia pun akan rasa macam tak percaya dengan perniagaan online. Itu efek emosi dia jugalah. Saya rasa dua tu je kot. Saya akan kongsikan beberapa analisis atau dapatan kajian
yang telah kami peroleh melalui soal selidik dan sumber internet. Perkara pertama ialah berkenaan tentang faktor utama yang menyebabkan seseorang itu terlibat atau terkesan dengan masalah perniagaan atas talian. Kami mendapati bahawa kebanyakan masyarakat tidak menyelidik terlebih dahulu tentang sesuatu barang atau perkhidmatan sebelum membuat sesuatu pembayaran. Hal ini kerana masyarakat mengambil sikap ambil mudah dan enteng terhadap mengambil maklumat lanjut tentang barangan tersebut sebelum membuat pembayaran. Analisis yang kedua pula ialah tentang punca masyarakat tersebut terpedaya dengan tipu helah perniagaan atas talian. Kami mendapati bahawa kebanyakan masyarakat tertipu dengan maklum balas atau feedback yang palsu, dan hal ini akan mengakibatkan mereka tidak tahu sama ada barangan tersebut benar ataupun tidak. Analisis yang ketiga pula ialah berkenaan kesan perniagaan atas talian ini terhadap masyarakat. Kami mendapati bahawa masyarakat tersebut boleh menghadapi masalah emosi dan kehilangan harta benda. Perkara ini tidak dapat dipandang remeh kerana ia akan menjejaskan kewangan ataupun masalah kesihatan dari segi mental ataupun fizikal seseorang. Analisis yang keempat pula ialah menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Berguna menyatakan bahawa penipuan atas talian kini mengambil alih aduan paling tertinggi mengatasi aduan perniagaan makanan dan minuman yang telah tidak naik setelah sekian lama. Antara aduan-aduan yang diterima oleh kementerian ialah barangan tersebut diterima agak lewat daripada tarikh yang sepatutnya, pesanan yang diterima tidak seperti apa yang dibeli, barangan yang diterima adalah rosak dan sebagainya merupakan antara kes-kes yang diterima oleh kementerian oleh pembeli. Akhir sekali, menurut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial menyatakan bahawa antara penyumbang utama kepada peningkatan aduan tersebut ialah melalui laman mudah.my dan laman sosial Facebook. Hal ini kerana kebanyakan pengguna menggunakan kaedah direct deal ataupun jualan terus antara peniaga dan pembeli tanpa sebarang jaminan wang akan dikembalikan jika terdapat sebarang masalah. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati dan berwaspada dengan kaedah ataupun teknik yang digunakan oleh skamer tersebut dengan mengambil beberapa langkah berjaga-jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris bin Azman dari BES 1. Antara langkah dan cadangan yang terdapat untuk membendung masalah penipuan secara atas talian ini terdapat 7 yang dalam slide kami tunjukkan. Ialah yang pertama, mengambil tahu isu semasa mengenai teknik dan kegiatan penipuan atas talian. Contoh macam mengambil tahu sedikit sebanyak tentang info tentang teknik-teknik dan kegiatan penipuan atau scam secara atas talian. Yang kedua ialah jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi kita di atas talian, seperti contoh macam nombor telefon, akaun bank dan kata laluan bank dan talian kod TTSC. Contoh TTSC tu macam akaun bank kita yang melibatkan akaun bank kita. Itu kena jaga. Lepas tu seterusnya, yang ketiga ialah membuat statement kad terlebih dahulu sebelum ingin membuat bayaran secara atas talian kan. Kalau kita beli online apa semua kan, buat statement kad terlebih dahulu kat akaun tersebut. Contoh macam zaman sekarang terdapat kemudahan portal macam untuk kita rujuk seperti siasatan jenayah komersial, scam.my, tipu.my, lebih kurang macam tu. Seterusnya semak terlebih dahulu spesifikasi barangan yang kita nak beli kat atas talian tu lah. Kira periksa maklum balas daripada pelanggan-pelanggan, kita tengok apa komen daripada pelanggan-pelanggan yang dah beli daripada situ. Itu salah satu langkah dia. Di samping itu juga berjaga-jaga ketika memuat turun sebarang aplikasi pada telefon pintar, sebab takut aplikasi itu dibuat oleh scam ataupun mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab . Pastikan kita baca polisi terlebih dahulu lah. Lepas tu semak maklumat yang tepat lah pasal aplikasi tu. Nak pastikan lebih selamat lah kita gunakan aplikasi tu. Akhir sekali, pastikan rekod butiran pembelian yang kita beli tu disimpan lah. Sebagai contoh, macam contoh masa, tarikh,
Salah satunya macam resit lah. Resit pengesahan perlu direkod lah sebagai satu bentuk bukti. Hal ni boleh menolong kita apabila berlaku penipuan, pembelian dan sedikit sebanyak info tentang pembelian dan bukti supaya senang untuk membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab lah untuk kes tersebut. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan salah satu cara untuk menyemak seseorang itu merupakan scammer ataupun tidak. Okay, baiklah, yang pertama kita perlulah pergi ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dengan laman sesawang ccid.rmp.gov.my. Kemudian kita perlulah pilih kategori untuk kita masukkan sama ada akaun bank ataupun nombor telefon. Pilih nombor akaun bank, kita perlulah masukkan akaun bank tersebut di ruangan di atas. Okay, kemudian kita perlulah masukkan maklumat captcha dengan paparan yang tertera di sebelah. Setelah kita masukkan maklumat captcha, kita perlulah tekan sembang maklumat dan paparan di bawah akan keluarkan sama ada nombor akaun tersebut ada report yang dibuat atas nombor akaun tersebut. Saya rasa ini merupakan inisiatif yang baik untuk kita mengesan scammer melalui laman wang, dan sedikit sebanyak dapat membantu kita mengesan seseorang itu merupakan scammer ataupun tidak. Hello geng, what's up? Okay, di Society Peace. Okay, kat sini aku nak terangkan kat korang pengalaman aku hampir kena scam sebab dulu aku berniaga. Okay, kat sini kita ada 5 point. Okay, point pertama bunyi diorang desperate. Time tu aku jual account, diorang kata aku open, lepas tu aku open harga dia 1.2k, tapi diorang kata diorang nak bid sampai 3k lah, 4k. Time tu aku cakap okay, aku proceed. Lepas tu point kedua, barangkali diorang guna bank luar negara, bukannya bank Malaysian. Okay, point ketiga ni dia berkait dengan point kedua sebab dia kata bank luar negara ni nak ada. Okay, dia minta detail dia. Okay, aku bagi detail. Aku bagi nama, nombor akaun, nama akaun. Lepas tu yang satu lagi aku pelik, dia minta email. Okay, point keempat, email dia dekat spam, bukan email dekat general. Okay, aku check. Biasa betul email tu kat spam. Lepas aku macam catchy kan. Tapi aku tengok okay, aku check bank account nama account bank tu memang betul ada, memang wujud. Tapi yang buat dari catchy ni dia deposit 4k. Dia kata dia terbank in lebih kan. Lepas tu dia kata dia nak refund kan. Okay, dia kata tu 1k, kira 1k lah. Tapi satu je, point kelima ni, please check detail dia. Owner account bank tu nama dia Randy Shah. Tapi nama register kat aku nama Izam duduk Pahang. Itu macam man. Tapi aku cakap dia tak duduk Pahang pun, dia curi IC je. Lepas tu itu korang kena 5 point tu penting lah. Korang nampak mana-mana suspicious tu dengan bunyi ganjaran besar, tak payahlah. Itu scammer tu. Okay, beli dengan bijak, berniaga pun dengan jujur. Terima kasih. Signy Peace. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hilmadin bin Jafri dari tahun 1 BEL Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Dalam tajuk ini, saya akan membuat kesimpulan tentang kesan masalah perniagaan di atas talian terhadap masyarakat. Ramai yang kita tahu bahawa pada zaman ini, media sosial adalah merupakan salah satu media yang penting bagi setiap orang. Hal ini adalah kerana dengan adanya media sosial, kita dapat melakukan sesuatu kerja dengan mudah. Sebagai contoh, untuk mendapatkan barangan yang kita mahu, kita tidak perlulah keluar untuk pergi ke kedai tersebut. Kita hanya perlu melayari laman web seperti Shopee, Lazada, Mudah.my dan sebagainya untuk mendapatkan barangan tersebut. Namun begitu, kita kena ingat bahawa dalam kajian ini kami mendapati bahawa ramai masyarakat di luar sana menghadapi masalah penipuan ketika dalam melakukan perniagaan atas talian. Akhir sekali, kumpulan kami juga berharap bahawa kes penipuan
secara online dari tahun ke tahun semakin berkurang. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya ingin mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati apabila membuat pembelian seperti ini melalui platform atas talian.